السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita sama-sama berjumpa dan bertemu mata pada malam ini. Dan tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini iaitu berkaitan dengan wanita dalam Islam. Jadi perkara yang pertama yang perlu kita faham dalam bab wanita ni, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan begitu jelas peraturan dan undang-undang yang khusus untuk para perempuan. Sebagaimana contoh Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur, supaya perempuan itu menutup aurat, melabuhkan pakaian sehingga ke bawah dadanya, dan dengan siapa dia boleh membuka aurat dia, kerana wanita ini adalah hidup penuh dengan kemuliaan dalam Islam. Dan Islam ni memberi penghargaan kepada wanita dalam segenap segi, segenap keadaan. Contohnya kalau bab pernikahan, orang perempuan kalau bab pernikahan, kalau bab bercerai, dia boleh nafkah daripada suaminya. Itu di antara konsep yang Islam buat undang-undang, peraturan. Kerana pada zaman jahiliyah dulu, wanita ini sebagai barang dagangan, barang perniagaan. Dia nak bagi pada siapa, dia nak tinggal dengan begitu saja, dia nak buang dengan begitu saja tanpa pembelaan. Apabila Islam mari, Islam meletakkan garis panduan dalam perkahwinan dan penceraian untuk membela hak para wanita. Walaupun di luar sana telah pun ada pertubuhan-pertubuhan yang kononnya untuk membela kaum wanita, yang dinaungi oleh Islam liberal dalam negara ini. Bagaimana Sisters in Islam yang kononnya untuk membela wanita-wanita yang teraniaya. Bagi dia teraniaya, wanita tak boleh nak bebas, wanita kena tutup aurat, wanita tidak diberi hak kehadapan nak banding lelaki. Itu semua perkara-perkara yang dituntut oleh mereka ketika mana mereka tidak memahami Islam yang sebenarnya,
Dan mereka mengatakan bahawa Islam telah pun menganiai, mendiskriminasikan kaum wanita. Itu tuduhan yang berat. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan para wanita. Macam mana Nabi buat memuliakan para wanita? Zaman jahiliyah dulu tidak ada orang yang nak kahwin dengan janda, tidak ada. Dikira aib kalau berkahwin dengan janda. Sama ada mati ataupun bercerai, kita nak ambil isteri itu sebagai isteri, orang jahiliyah sangat aib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memecahkan tradisi Arab ini. Dengan Nabi berkahwin dengan isteri sahabat yang syahid dalam peperangan. Nabi bela dia dengan baik, Nabi beri makan kepada anak dia dengan baik. Itu adalah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semenjak wanita ni terus mendapat penghargaan dan dihargai, dimuliakan, sejak daripada pertama lahir ke muka dunia lagi, sama ada dia menjadi seorang anak, kemudian dia menjadi seorang ibu, kaum wanita mengalami fasa kehidupan yang dimuliakan dan diberikan hak dalam Islam. Kita tengok apa hak mereka. Yang pertama, wanita sebagai anak. Sebagai anak. Zaman jahiliyah dulu, apabila dapat je anak wanita, muka mereka hitam. Hitam ni bukan makna hitam jadi macam arang tu, tidak. Maknanya muka mereka ni merah padam. Kerana mereka tidak setuju mereka dapat anak perempuan. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Nahl, wa idza busyira ahduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qazim yatara min al qawli min su'i ma busyira bih ayumsikhu ala haunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahl ayat 58 ayat 59. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebut, dan apabila seorang daripada mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan. Maknanya kamu ni dapat anak perempuan ni, maka hitam merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Marah dengan takdir Allah. Dia menyembunyikan dirinya daripada orang ramai kerana malu. Itu perangai jahiliyah. Disebabkan buruknya berita disampaikan kepadanya. Allah Ta'ala tanya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Dalam sebuah hadis Bukhari, bagi nak ambil huraian daripada ayat tadi, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah harrama alaikum huquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kamu perbuatan derhaka kepada para ibu dan menahan hak yang harus ditunaikan dan selalu meminta sesuatu yang bukan haknya, serta perbuatan iaitu wa'dal banat, menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Ini hijau jahiliyah. Apabila sampai kepada mereka berita bahawa mereka dapat anak perempuan, muka dia lain macam. Marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sepatutnya dalam kehidupan kita kena terima takdir Allah. Apa sahaja yang Allah Taala takdirkan kepada kita, sama ada khairihi wa syarrihi,
baik ataupun buruk. Nah, manusia ni dia nak kepada kebaikan sahaja, tanpa dia fikir kalau Allah Ta'ala bagi keburukan kepada dia macam mana, walaupun hati dan sanubari dia ingin kepada kebaikan. Orang yang beriman dengan takdir Allah dapat anak lelaki, alhamdulillah, anak perempuan pun alhamdulillah. Kerana ada hadis lagi daripada Nabi SAW bahawa mereka yang ada 2 orang anak perempuan, satu riwayat kata 3 orang, satu riwayat kata 1 orang anak perempuan, maknanya orang yang ada anak perempuan 1, 2, 3, yang dia berjaya menjaga anak perempuannya, menjaga dengan baik, maka syurga bagi dia. Nak bagi tahu nak jaga anak perempuan ni payah, bukan senang. Tambah di zaman sekarang, zaman sekarang dia berkawan dengan telefon lah, apalah, kita pun tak tahu macam mana. Maka Ibnu Hajar sebut orang jahiliyah menguburkan anak dia dengan 2 cara. Yang pertama, dia gali lubang siap-siap. Dia suruh isteri dia duduk dekat lubang tu salin. Dan apabila yang dilahirkan anak laki-laki, maka terus diambil, diasuh, diberi ibu susuan. Diberi ibu susuan. Sebab mak dia tak ada susu lagi. Lalu diberilah ibu susuan. Dia tak minum susu unta, walaupun ada susu unta begitu. Sebab dia takut anak dia jadi perangai macam unta. Di jahiliyah pun dia reti juga lah. Orang kita ni dia tidak sure, tahu tidak menjadi budaya ibu susuan. Patutnya bagus sebenarnya, bagus. Saya pergi ke South Africa, orang Islam di sana, kalau satu keluarga contoh adik-beradik dah. Kalau kawan ni, kakak dia ni bersalin, adik dia menyusu. Adik dia bersalin, kakak menyusu. Jadi sama-sama sepupu tu jadi adik-beradik semua. Dia kata yang pertamanya mudah, kalau bab aurat ni mudah. Kalau balik raya dah, mudah nak bab aurat ni mudah. Sebab apa? Sebab sama adik-beradik semua. Tapi tak boleh kahwin lah, walaupun sepupu tu boleh kahwin, dah jadi anak susuan, sama-sama menyusu, tak boleh lah. Tapi tidak menjadi budaya zaman hari ni. Budaya zaman hari ni tak ada susu, pergi beli susu lembu. Tu anak perangai macam lembu tu. Jadi payah sikit gitu. Sebab tu Kementerian Kesihatan duk kempen susu ibu tu. Bagi orang yang bekerja, dia suruh beli peti khas, jangan campur dengan peti sayur, jangan campur dengan peti ikan, peti hak kecil tu. Mini cooler hak kecil tu. Perah susu ibu letak dalam tu, tulis tarikh berapa hari bulan. Apa takut bapak dia salah minum. Bapak dia tak boleh kira kot ni. Nampak ni? Gitu. Baik. Jadi saya syorkan pada tuan-tuan, kalau anak baru lahir itu tak ada susu lagi, cari ibu susu. Biar ada ibu susuan. Supaya lebih akrab silaturrahim. Dan carilah ibu susu yang baik akhlaknya, muslimatun mu'minatun qanitatun. Itu disebut perempuan yang baik tu. Nanti kita akan huraikan lepas daripada ni. Siapa perempuan yang baik itu sebenarnya? Baik. Yang keduanya, cara orang jahiliyah, sebahagian mereka apabila anak mereka sudah berumur 6 tahun, bila anak mereka sudah berumur 6 tahun, maka ibu tu disuruh untuk menghiasi anaknya, dibawa ziarah kaum kerabatnya, kemudian dibawa ke tengah padang pasir sampai di telaga, lalu disuruh melihat apa yang ada telaga itu. Saat dia pergi dekat-dekat, maka dia pun diletak dalam telaga tersebut, dikambuh dalam telaga. Itu cara dia. Dan ada satu riwayat palsu dalam bab ni yang tidak boleh kita pakai. Itu berkaitan dengan Sayyidina Umar menguburkan anaknya hidup-hidup. Yang tu selalu kita dengar, mana-mana orang ceramah, Sayyidina Umar kuburkan anak dia hidup-hidup. Sebenarnya tak betul sebenarnya. Tak betul. Sayyidina Umar tak pernah buat begitu.
Sayyidina Umar tak pernah buat sama sekali begitu. Sebab apa tuan-tuan dirahmati oleh Allah? Kerana cerita ni mari daripada mana? Sayyidina Umar berkubur anak dia hidup-hidup ni. Dia mari daripada Syiah. Syiah yang benci sangat pada Sayyidina Umar ni. Baik, kita tengok apa dia. Bila orang jahiliah, dia rasa malu dapat anak perempuan ni, malu yang amat sangat. Bila dia malu, kenapa? Dia kira macam putus keturunan dia. Putus keturunan dia. Nabi tidak. Zaman Nabi dengan Khadijah ni, ada anak tak? Ada. Ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Ada yang meninggal masa kecil dan ada yang besar. Ada yang besar. Zainab binti Muhammad, Fatimah Zahra, Fatimah bin Muhammad, binti Muhammad. Semua tu anak Nabi. Ruqayyah apa ni, mereka diambil Allah Ta'ala awal lagi. Ada anak lelaki Nabi? Ada. Nama Ibrahim. Dah, itu di antara anak Nabi. Nama Qasim, nama Abdullah. Itu di antara anak-anak Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala ambil. Masa kecil lagi, tinggallah. Itu Zainab. Zainab mati awal. Dia sempat masuk Islam, sempat hijrah duduk bersama dengan Nabi. Fatimah mati selepas kewafatan Nabi SAW. Ulama kita sebut dalam bab ni, nasib baik juga Allah Ta'ala ni dia ambil anak Nabi hak lelaki. Kalau tidak dia kata mazhab apa yang akan timbul pun tak tahulah depan. Sebab Sayyidina Ali tu menantu Nabi, sepupu Nabi, tapi timbulnya orang yang mengagungkan Sayyidina Ali sehingga jadi Syiah. Boleh nampak ni? Kalau adalah anak Nabi, tak tahulah dia kata mazhab apa yang akan berlaku. Allah Ta'ala ambil anak Nabi, anak lelaki. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut jawab dalam Al-Quran apabila musyrikin Mekah kata ke Nabi bahawa Muhammad abtar. Abtar makna putus keturunan, tak ada anak lelaki. Tak ada anak lelaki, putus keturunan. Orang musyrikin Mekah kata. Allah Ta'ala jawab, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya dialah Muhammad hak putus keturunan, bukan kamu. Bukan kamu. Dia kira anak lelaki mati kecil ni, dia tak ada putus keturunan. Dia kira gitu. Tu fahaman jahiliah. Oleh kerana gitu, kita ada anak perempuan. Jangan kita sedih anak kita anak perempuan semua. Jangan sedih. Kerana ada hadis Nabi, orang yang pelihara anak perempuan boleh masuk syurga. Boleh faham ni? Lalu Nabi memelihara Zainab, Nabi memelihara Fatimah sehingga menjadi muslimah. Sehingga menjadi muslimah yang baik. Itu contoh yang paling mudah untuk kita nampak depan mata kita. Baik. Poin yang seterusnya, yang pertama tadi wanita sebagai anak. Dan kalau kita ada anak wanita, kita bersyukur pada Allah. Yang keduanya wanita sebagai ibu. Wanita sebagai ibu. Kalau tak ada wanita, tak ada orang nak melahirkan anak. Siapa nak melahirkan? Saya dilahirkan oleh seorang ibu. Tuan-tuan pun dilahirkan oleh seorang ibu. Tidak ada seorang pun dalam kita ni anak buluh betung. Macam cerita Piramli, kan ada sini. Sebab ada keturunan, dia kata tak boleh makan rebung. Sebab Tok Wan dia dulu anak buluh betung, dia punya tipunya. Orang Melayu punya cerita lah. Kucik, nikwan apa lah tahu, tak boleh makan buluh betung, dia kata. Jadi allergic kulit. Tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Macam Bani Israel, dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada kajian yang tertentu. Dia pakai tak boleh makan gitu. Saya keturunan ni, raja ni tak boleh makan, ikan kacang tak boleh makan. Tak boleh makan ikan kacang. Tapi kalau kebetulan orang buat kopok capur ikan kacang pun boleh makan pula. Tak apa, sebab tak tahu dia kata. Oh gitu pula. Dah.
Ni saya boleh kata mengarut jugalah fahaman yang mengarut. Mempercayai makan ni tak boleh, makan ni tak boleh, jadi gini tak boleh, kecuali kita ada penyakit. Lain lah. Sikit buah pinggang kecil manis, tak boleh minum manis banyak. Itu kita bukan mengharamkan apa yang telah halalkan. Tidak, sebab kita ada penyakit. Dan penyakit tu sendiri doktor beritahu kepada kita. Jadi tuan-tuan kena jaga bab ni. Baik, perempuan sebagai seorang ibu. Ibu ni mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim. Saya dah sebut pada kuliah subuh tadi. Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Allah Ta'ala sebut, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Sampai situ ayat. Allah Ta'ala sambung lagi, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya kurhan wa wada'athu kurha, mengandung susah, bersalin pun susah. Allahu Akbar. Besarnya pahala ibu-ibu di belakang besar pahala. Mengandung satu hal, bersalin satu hal, semua tu memerit dan menyakitkan. Tak boleh nak bayar dengan duit lah, tak boleh nak bayar dengan harta. Duk mengandung satu hal, bila mengandung mari muntah, lawyer tu tak boleh makan, ni tak boleh makan, habis boleh makan tu jadi pening habis. Bau suami pun tak boleh bau. Biasa bau tu hak duduk bau. Oh, kalau dia mengandung tak boleh mari dekat, bawang-bawang tak boleh bau, biru suami dia duduk makan Maggi hari-hari. Duk tahan, kita pun jadi seksa juga sebab dia mengandung lah. Ada kawan saya seorang tu lagi teruk, bini dia tak boleh pegang penyapu mengandung. Pegang menyapu motor. Dia kata rumah aku macam tokar pecah, dia kata. Tak tahu nak sipar apa, bini aku tak boleh nak sapu, dia kata. Aku pula sibuk, kena panggil orang. Orang tu mai pula suruh duduk dalam bilik, tak boleh tengok penyapu, jadi dia muntah. Allah, alahan apa tak tahulah. Pelik sungguh. Sebab tu orang perempuan ni ajaib, dia ajaib. Dia ajaib. Kalau dia nak marah, dia marah sungguh. Sampai dia tak tahu hak dia marah tu suami dia. Pop keluar macam peluru. Kalau nak baik, dia baik sungguh. Baik sampai tahap baik sungguh, abai tak berhenti. Itu kalau dia baik. Atau tai boleh gaji tu. Tai boleh gaji, abai selalu. Tai tak boleh gaji, hoi panggil. Dia panggil gitu, ya tak? Bukan orang sini, orang tempat lain. Nak beritahu mengandung satu hal susah. 9 bulan. Kalau 2 bulan boleh kira, boleh tahan lagi 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan. Bawa merata-rata perut kita, duduk dalam perut mak kita dulu. Allah Ta'ala punya jaga kita dalam perut mak kita ni. Merata-rata pergi. Allahu Akbar. Nak boleh ke besar ni? Mojo mengandung kecil. Kalau mengandung besar-besar ni, mampus. Dah. Keluar dengan cara yang baik, cara Allah Ta'ala aturkan. Nak keluar tu sakit pula satu hal. Tuan pernah tengok isteri bersalin? Saya tak pernah tengok saya. Saya nak 3 orang saya pernah tengok sebab saya tak tengok darah. Atau kalau orang korban sembelih kambing apa, dia pergi sembelih, saya tukar makan je. Darah tu tak boleh tengok, jadi mabuk darah. Kalau orang accident tengok jalan, tengok darah lah, sudah lah. Dia jadi seram sejuk, saya tak tengok. Jadi keliru jadi. Darah tu kita tengok jauh jadi macam mana? Wallahu a'lam, kita pun tak tahu penyakit apa. Doktor pun kan tak boleh nak sebut juga. Dia kata mungkin alha tak boleh tengok darah. Dia cubalah. Cuba tengok darah orang sembelih apa ni. Jadi lain macam. Jadi pening. Nampak kipas tak musim pun jadi musim. Nampak aircon ni belik gitu ni. Kata boleh begini orang sedap-sedap mabuk ni boleh jadi begini. Dia nampak pusing habis, nampak relax gitu. Mabuk darah dia panggil. Jadi pening, jadi apa.
Tapi ada satu cerita lah. Kawan saya doktor mengaji Rusia, laki awal sekolah sekali. Dia ni tak sangka nak jadi doktor dia ni. Bismillah. Mula-mula dia ambil bahagian pakar sakit puan. Laki, lepas tu mak dia marah. Mak dia orang Kelantan. Dia kata mu tak ada nak ambil bahagian lain dah ke? Mu duk ambil bahagian menatang tu buat apa? Mak dia marah ke dia. Dia pun tukar jadi bahagian lain. Tak jadi bahagian tu. Lepas tu dia kata, mari. Dia kata, dia panggil saya, mari. Dia kata, klinik. Kata ada apa? Nak rasa, nak rasa orang beranak lagu mana. Dia ada mesin, dia lebih kurang besar ni, lebih kurang petok gitu. Mesin current. Ya, mesin current. Jadi dia letak poin tu 6 poin dia letak. 1 2 3 4 5 6 letaklah kat bawah, kat paha apa semua. Dia kata duduk dia lah. Duduk macam nak beranak terkangkang gitu. Dia kata, tak nak rasa mak tak beranak lagu mana. Gini lah. Ni anak pulah ni. Ni semua ni ada 12 ni. Kata 12 channel dia. Baik, anak pulah 1 dia kata. Wah, satu dia pulah tu. Rasa belakang tik 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 tik. Current. Rasa sakit orak ni. Dia letak atas orak tu betul-betul. Mesin tu dia guna untuk apa? Fizio ke apa? Saya tak pasti mesin. Saya tak tanya. Lepas tu dia kata boleh tahan lagi. Saya kata boleh lagi. 2. 2 tu lain macam dah. Kebah kaki tangan sejuk ada belakang dah tu. Boleh tahan lagi dia kata. Saya kata boleh lagi. 3. 3 tu. Tak. Baru 3 dia kata. Mak kita bersalin kita 12. 1, 2, 3. Kita baru rasa 3. Tak boleh tahan dah. Saya tak boleh tahan dah. Habis rasa ni. Kebah habis ni. Sakit belakang pinggang ni. Dia kata mak kita salin kita tu 12. Allah. Saya termenung sangat-sangat kata Allah. Allahumma ghafirli wa liwalidayya. Ya Allah ampunlah dosaku, dosa kedua ibu bapa aku. Tapi seorang ibu tak ada hal bagi dia. Sebab tu kalau nak kira sabarnya perempuan ni, dia kuat sabar dia. Betul. Cuma tak tahan kadang-kadang dia merungut. Itu dia tak tahan. Menghapus kesabaran. Tapi kalau nak kira sabar dia, daripada dia bersalin tu, dia boleh mengajar diri dia erti sabarnya seorang ibu nak keluarkan anak. Allah, sakit Masya Allah. Saya kata cukup. Tak boleh, saya tak boleh. Orang kata gitu, mak kata. Saya duk termenung seorang-seorang kata, Tuhan, ibu boleh melahirkan seorang anak. Lepas daripada tu kita fikir, Allah besarnya jasa ibu ni. Tidak boleh terbalas dengan apa-apa pun. Dengan sekali dia melahirkan kita. Walaupun sekali melahirkan, dia tak serik. Kita ada abang, kita ada adik sampai anak 9 orang. Hak Kelantan tu Allah nelayan je. Anak sampai 12 orang. Satu ibu. Dah. Anak sampai 12 orang. Allahu Akbar. Tapi Allah Ta'ala cukupkan rezeki bagi dia walaupun dia nelayan. Anak ramai. Lepas anak tu jadi besar semua dah. Boleh pergi kerja, hak jadi cikgu, dia pensyarah apa. Rumah pun berubah dah. Sebab tu ketika mana kita ada ibu lagi, railah ibu kita sungguh-sungguh. Dia nak makan apa, belilah. Dia nak apa, bagilah. Dia nak pergi ke mana, ambil lah nak pergi ke mana, bawa lah dia round. Dia nak apa jenis macam mana, bolehlah, tak ada apa. Ibu dia tidak mahu harta dah. Benda yang paling besar seorang ibu ni nak, iaitu doa daripada anak dia. Itu benda yang besar sekali. Orang yang ada ibu, dia masih lagi ada tempat mustajab doa dia. Allahu Rabbi. Mustajab semua doa ibu ni mustajab.
Saya kalau ada masalah telefon, suruh mak doa, Allahu Akbar, rasa tenang jiwa. Suruh doa, masalah suruh dia doa. Kita pun doa juga, tapi dia ibu. Dia mengadu pada Allah Ta'ala tu lebih daripada kita mengadu. Dan banyak perkara-perkara kita diselesaikan dengan pengorbanan hati seorang ibu. Tapi anak-anak kadang-kadang tak nampak benda ni. Dia tak nampak. Dia berkira dengan ibu dia. Sampai tahap berkira dengan ibu ni, sampai ibu terasa hati sebab dia anak lelaki ni, dia lebih kat isteri dia nak mana ibu dia sendiri. Ingatlah kita anak lelaki, ibu kita tu kita kenal dia daripada kecil. Kita duduk atas riba dia tu lah, kita kecing di situlah, kita berak di situlah, kita muntah di situlah. Duk tengok mata dia kelip tengah malam pukul 2, pukul 3, dia duduk riba kita, dia tak tidur. Ayah, no. Qrrr. Qrrr. Bah bangun, bah sakit ni. Kita nak buat susu anak. Bah. Dia lah duk bangun dah. Duk gocah susu apa semua. La hawla wala. Susu pula letak air panas. Panas sangat pun tak boleh. Kena rasa dulu. Ibu. Nak cari di mana pengorbanan begitu? Nak cari di mana? Saya bersebut ni bukan makna ayah ni tak ada pengorbanan langsung, tapi tidak. Kita sebagai seorang ayah ni juga, kita lahir daripada ibu tu. Ibu kita. Kita lahir daripada ibu kita. Ibu kita yang membesarkan kita. Dengan doa dia, dengan harapan dia. Beruntung orang yang masih ada ibu, tapi orang yang tak ada ibu, adakah dia tak beruntung? Dia ada doa untuk ibu dia. Dia ada doa untuk ibu dia, khas untuk ibu dia. Mudah-mudahan ibu dia duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, letak bersama ruh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Betul. Kalau ibu pengorbanan dia begitu, ayah pun pengorbanan dia kuat juga. Ayah pengorbanan dia kuat juga. Dia cari kerja, dia sanggup gadai apa sahaja, tanah dia macam-macam untuk membesarkan seorang. Tapi tak boleh nak lawan ibu yang sangat sabar. Ayah marah, ibulah yang jadi penang dia. Ayah pegang matapai, ibulah buat lari anak dia. Ayah cakap kasar sikit, ibulah tu kan jadi tenang. Ibulah hak suap makanan, ibulah hak pujuk. Nak pergi makan mana-mana bawa tu, ibulah duk rata riti anak kecil. Kita tengok cucu kita tu nak bagi makan sejak situ, budak kecil. Tapi perkataan lelah tidak pernah keluar daripada mulut ibu. Tak pernah keluar. Betul? Dulu tangan ibu itulah angkat kita. Dan kalau ibu tu ada lagi sekarang, tangan ini kadang-kadang tidak pernah pegang untuk mengangkat ibu. Yang lebih sedih lagi, wanita yang bernama ibu ni diletakkan di rumah orang tua. Anak-anak tak pernah basuh najis ibu dia. Allahu Akbar. Kadang-kadang adik-beradik berkira, mu anak lelaki ke mu pera mak ni? Hak lain perempuan, dia seorang lelaki, mak duduk rumah dia. Mak duduk pula rumah lelaki ni. Lelaki ni ada masalah pula, no, menantu pula tak suka. Mari letak mak rumah kita. Mak. Menantu pula. Lawak dia jadi menantu hantu ni. Bukan menantu orang ni. Padahal ibu mertua pun ibu kita juga. Ibu kita juga. Ibu kepada suami kita. Tanpa ibu mertua tu, kita tak boleh nikah dengan suami kita ni. Sebab dia yang melahirkan suami. Ni boleh dia kata, abang ni sikit-sikit mak, sikit-sikit mak, sikit-sikit mak, dia kata. Nah, sikit-sikit mak je, sikit-sikit mak. Abang kita ni mana? Pergi luar apa beli ke mak? Dan mak dia. Kalau aku ada bini begini, aku nikah seorang lagi. Tak patut ada isteri lagu ni. Komplain kita beli pada mak kita. Komplain kita beli pada mak kita. Tak perlu komplain. Tak perlu. Sebab itu mak dia. Kalau dia tu jarang balik rumah mak, kita tegur dia, abang pergi balik rumah mak. Pergi balik rumah mak. Muliakan ibu. Kalau dia tak beli, buat balik dua, letak rumah kita ni dua. Kain dua,
cantik-cantik. Wak pergi ke mak nampak tak apa lah, cantik kan? Abang wak pergi hak saya ni lah. Mak tu menantu. Walaupun mak mentua tu mulut banyak sikit, tak apalah orang tua. Masa dia lah mulut banyak. Sama cik lah. Sebab tu jangan duk bunyi mulut banyak sangat dengan menantu, diam sudahlah. Menantu tak suka baru tahu muka tu. Dah, kita dah berumur dah. Lepas tu kita cerewet pula. Menantu tak suka. Tu anak lelaki kita nak tumpang siapa? Hak lain anak perempuan, anak lelaki. Kewajipan utama sekali nak jaga mak ayah dia. Ni duk cerewet, duk bergaduh pula dengan menantu. Tak pandai sungguh. Menantu pun tak reti. Buat baik dengan mak mentua lah. Baru payah tok lelaki nak menikah lain. Boleh nampak tu? Apa-apa sikit bagi tahu mak mertua. Apa-apa sikit boleh mahu mak mertua. Oh, kita boleh ambil hati mak mertua ni bila dia duduk sebelah kita, tak ada apa. Payah suami kita nak gerak. Itu Islam meletakkan ibu, seorang wanita sebagai ibu, tempat yang paling tinggi sekali. Allahu Akbar. Jadi depan saya ni ada ibu, ada ayah. Dia rasa sendiri macam mana ada anak-anak. Saya mungkin tak rasa sangat pasal anak saya kecil-kecil lagi. Anak kecil-kecil lagi. Dia tak sama dengan anak besar-besar ni. Bila kita tengok anak kita buat apa pada kita hari ni, kita tengok apa pengorbanan kita untuk ibu kita dulu. Fikir sendiri. Sebab doa kita tu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli, ya Allah ampun dosaku, wa liwalidayya, kedua ibu bapa aku, warhamhuma, rahmatilah dia dengan penuh kasih sayang, kama rabbayani, sebagaimana dia menyayangi dan mengasihi aku semasa aku kecil dahulu. Maknanya kalau anak-anak tu kecil, tidak ada kasih sayang kepada anak-anak, kasih sayang tu kerana Allah, takut pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, takut Allah Taala marah. Tidak ada benda tu, kita akan nampak anak-anak bila dia besar, dia tak takut pada ibu bapa. Doa ini cukup-cukup kita perlu hayati dengan betul, baru kita faham apa sebenarnya di sebalik doa yang kita ucapkan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya ambil masa 3 minit lagi, kita azan, lepas tu kita iqamah tu. Tunggu saatlah, jangan azan lagi. Baik. Saya nak buat kesimpulan pada malam ini. Kadang-kadang tadi wanita sebagai ibu, wanita sebagai anak, wanita sebagai isteri. Dalam bab wanita sebagai isteri ni, Islam memuliakan wanita menjadi seorang isteri. Apabila wali kepada perempuan itu menyerahkan ia kepada kita sebagai suami, kita kena jaga makan minum dia, kain pakai dia, tempat tinggal dia, maruah dia, semua kita kena jaga. Wajib. Jangan tahu menikah tak pandai jaga, jangan. Nikah jagalah elok-elok. Wanita mulia sebagai seorang isteri, bukan dia sebagai seorang orang gaji di rumah, bukan dia sebagai seorang perempuan simpanan, bukan dia tempat melampiaskan hawa nafsu, tidak. Dia sebagai isteri. Macam mana seorang isteri? Isteri pahala banyak. Nak pergi masjid dia tak boleh, sebab anak kecil-kecil dia semayang di rumah, hati nak pergi masjid. Nak duduk dalam kuliah lama-lama tak boleh, anak di rumah, anak kecil lagi dia tak mari. Bila anak besar-besar ada cucu dah baru nak mari masjid. Masjid dah. Bukan salah makcik, tidak. Dapat pahala tu. Dapat pahala. Tapi malang, kalau zaman muda jaga anak, zaman tua jaga cucu. Hak ni malang. Minta maaf lah saya kata, kita minum air dulu. Bismillah. Yang ni malang. Mendapat nasib yang malang bila anak-anak kita kecil kita jaga dia, bila kita tua dia buat mari anak kita jaga cucu pula. Sekejap-sekejap tak apalah. Kalau ayah tu bekerja apa semua tak apalah nak jaga. Ni mari letak rumah, mak dia kira duit kita bulan-bulan,
kita nak mengaji pun tak dan, kita nak belajar pun tak dan, kita nak buat apa pun tak dan. Sebab apa? Sebab cucu di rumah. Tak jaga sayang ke cucu. Adakah itu betul bentuk penjagaan kita sayang ke cucu kita? Tak, bukan. Anak-anak kena faham bab ni. Mak kita bukan hamba kepada kita. Kalau dia telah berusia, biarkan dia duduk di pondok, biarkan dia duduk di mana-mana tempat yang mengaji, buat mari masjid. Di Perlis ni banyak ni, one center, apa ni kita panggil, center of sunnah tu, tempat mengaji. Kuliah-kuliah maghrib, kuliah maghrib mengaji. Allahu Akbar. Kenapa nak dibebankan ibu itu dengan anak kita, anak-anak semua? Kenapa nak dibebankan? Tak perlu kita bebankan. Walaupun mak kata nampak payah sangat awak ni duk kerja gimari gini, biar mak jagalah. Memang naluri seorang Tok Wan ni dengan cucu dia, tok dengan cucu dia memang gitu. Betul. Saya alami benda tu. Ayah kita, oi cengai sungguh. Orang Kelantan kata bekeng. Mata baik tu biasa. Tak baik tu biasa. Tapi dengan anak kita ni, kalau dia menangis, kita nak ambil hanger, kita tak pukul lagi. Oh, dia cepat-cepat ambil cucu dia. Orang tak marah budak-budak, dia kata. Dia kata tak marah budak-budak. Kita sama budak dulu, atas belakang dia mata baik. Dengan cucu lah apa dia? Kalau kita lalu sikit, dia baru duduk basuh semi ke apa ke, kita lalu mercik pasir di semi tu, Allah nantilah. Ni dia duk basuh semi tu, cucu ambil pasir letak. Allah lah, juruhlah cucu aku, dia kata. Juruh, dia kata cucu dia. Nampak ni? Memang naluri kasih sayang tu ada kepada cucu. Sungguh. Tetapi, kena ingat, tidak ada masa lagi untuk kita jaga-jaga, tidak ada lagi. Kita nak jaga amalan kita sebab kita nak balik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di negeri akhirat. Itu yang utama sekali yang kita kena buat. Oleh kerana itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan itulah dia besarnya dia kepada kehidupan kita. Jadi kita kena memuliakan dia, memuliakan isteri dengan ucapan terima kasih je. Terima kasih tolong ni, terima kasih tolong. Cukuplah tu. Orang perempuan ni dia boleh terima kasih ni lena tidur. Apa dia buat kerja hari-hari tak ada terima kasih sepatah suami pun. Komplain pula ada. Allah tu hangin dia. Puji isteri puji. Sedaplah awak masak ni. Oi, tak ada dalam Perlis ni saya rasa makanan awak sedap sekali. Walaupun masing dalam hati ni Allah masih nak mampus dia kata. Tapi tak apalah, makanan awak lah paling sedap sekali. Kita puji, tak apa, bukan tidak jujur. Tapi bila dia puji, dia seronok, dia suka. Mana manusia tidak boleh seronok dengan pujian? Betul tak? Itulah benda yang kita nak buat kepada orang perempuan, terutamanya isteri kita, supaya dia dimuliakan oleh agama dan dia dimuliakan oleh seorang suami. Mulianya kita kepada isteri ni bukan takut isteri, tidak. Bukan takut bini, tak ada. Tapi kita muliakan dia dengan cara yang Islam suruh muliakan. Dan kita marah dia apabila dia buat perkara yang bercanggah dengan agama. Mudah-mudahan dia berkati Allah. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi